Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Abang ucapkan terima kasih sebab kembali semula dengarkan cerita-cerita yang Abang sampaikan. Dan semua cerita ini bukanlah pengalaman Abang tapi dihantar kepada Abang oleh ramai orang. Moga-moga pengalaman ini Abang ceritakan dan kita sama-sama mendapat pengajaran selain daripada menghiburkan. Tak adalah menghiburkan sangat sebab dia lebih kepada menyeramkan. Tak tahulah kalau ada ramai yang berani taklah terasa seram kan. Tapi bagi abang setiap cerita yang abang dapat selalunya menyeramkan. Cuma hari ni abang nak sampaikan 3 cerita. Dan cerita yang pertama dan kedua agak berat sedikit sebab belum pernah lagi abang ceritakan, dan cerita yang ketiga agak ringan. Tapi ada pengajaran yang baik yang boleh kita dapat daripada semua cerita yang abang sampaikan. Jadi abang tak nak melalut panjang, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Sebenarnya abang jarang buat macam ni, iaitu abang beritahu tentang pengajaran sebelum abang mulakan cerita. Jadi cerita yang pertama ni pengajarannya ialah, kalau orang cakap jangan buat, kalau boleh janganlah buat. Orang tua-tua cakap ke orang-orang senior cakap jangan buat, jadi lebih baik jangan buat. Sebabnya kalau kita buat takut memberi efek di kemudian hari. Ada kaitan dengan cerita yang pertama. Korang pernah dengar tak satu lagu yang dikatakan sangat berhantu, lagu daripada tanah Indonesia. Abang nyanyi sikit lah. Kalau kata siapa-siapa yang nak cari, boleh cari. Tajuk lagu ni adalah Lengser Wengi. Lengser Wengi. Lagu ni sebenarnya menakutkan kalau dengar daripada irama dia. Tapi kalau tengok daripada seni kata dia, dia lebih kepada lagu yang menginsafkan. Cuma ini adalah punca core kebata cerita. Berlaku pada tahun 2019 oleh seorang budak lelaki, bukan nama sebenar. Abang letak nama dia Zack sempena nama penonton-penonton abang yang cadangkan. Berlaku pada tahun 2019 dekat satu universiti, tapi masalahnya puas abang bila email yang dia bagi, dia tak beritahu kat mana universiti ini terletak. Cuma cerita kali ini adalah berdasarkan pada satu bilik student center yang terletak di tengah-tengah kawasan asrama. Dikatakan dekat student center tu memang menjadi tumpuan budak-budak berkumpul, terutama kalau untuk study, untuk relax-relax. Dan student center ni dekat universiti ni dia terletak di kawasan paling hujung asrama dan bersebelahan dengan belukar. Dan Zack pernah dengar banyak kali tentang cerita misteri dekat bangunan ini. Ada yang kata bangunan ni banyak penampakan lah, adalah pintu masuk, pintu keluar makhluk alam sebelah. Tapi Zack kata dia tak adalah terlalu takut sangat sebab Zack ni, kalau tengok daripada email yang dia bagi, dia adalah orang yang minat dengan seni-seni keislaman. Nasyid, qasidah, dia memang minat selawat. Boleh dikatakan itu adalah makanan dia sehari-hari. Kalau waktu dia study, kalau tak ada buat apa-apa, dia akan ambil seluring, lebih kurang seruling untuk dia praktis nasyid-nasyid ataupun qasidah. Kadang-kadang dia pakai accordion, kadang-kadang dia pakai gendang. Tapi itulah yang dia buat. Ceritanya bermula bila pada satu hari dia lepak dekat student center. Pada waktu tu petang, lebih kurang pukul 3 petang. Tak ada orang dekat student center tu, dia seorang-seorang je dekat situ. Jadi dia planning awal-awalnya dia nak study dekat situ. Cumanya sambil-sambil study, dia bawalah recorder yang tutut macam tu kan, recorder, seruling dan juga gendang. Jadi waktu dia study, bila dia boring, dia akan bergendang, akan main seruling, betul abang takut abang salah cakap. Dia main seruling untuk dia menghilangkan boring. Okey. Jadi bila dia sampai dekat student center tu, dia tak adalah rasa seram sangat sebab pada waktu tu masih lagi pukul 3 petang. Dia teruskanlah study, dah menjejak pukul 5 petang. 5 petang waktu tu dia belum sembahyang asar lagi. Dan waktu tu dia kata dia kepenatan dan mata dia agak ngantuk.
Lepas tu dia pun capailah seruling dan dia duduk dekat satu sofa yang ada dekat dalam bilik tu. Sambil-sambil dia duduk relax-relax, nyanyi-nyanyi, memetik-metik seruling tu, buatlah beberapa jenis lagu. Tiba-tiba dia teringat satu lagu yang dia dengar daripada YouTube Indonesia, iaitu lagu Lengser Wangi atau Lengser Wengi. Lagu tu melodi dia sangat mendayu-dayu, jadi dia pun capailah seruling dia. Dia pun lagu Lengser Wengi, sambil lah dia tak adalah menyanyi, dia buat irama lenggok-lenggok yang itulah kan. Bila dia buat ulang balik, dia rasa macam sedap pula lagu tu dia nyanyi, dialunkan dengan menggunakan seruling. Jadi lepas dah lama-lama 2-3 minit, tiba-tiba dia rasa mata dia makin mengantuk. Dia letak seruling tu dan dia pun bersandarlah dekat sofa sambil dia tidur, dia tak ada buat apa-apa. Waktu tu dia masih lagi belum sembahyang asar. Tiba-tiba lepas lebih kurang setengah jam dia terbangun. 5 nak dekat pukul 6 dia terbangun. Lepas dia terbangun, dia baru teringat dia nak sembahyang asar. Waktu tu dia keluar daripada bilik student center tu, dia dah rasa meremang-remang lain macam. Dia ingat pada awalnya dia nak demam. Aku rasa yang tak kena ni, dia kata. Rasa macam nak demam ke apa? Kenapa aku rasa meremang-remang lain macam? Okey, dia pun keluar daripada student center tu, dia pergilah bilik dia. Inilah bermulanya cerita dia. Sejak daripada hari itu, dia banyak kali terserempak secara kejam mata dengan gula-gula. Macam ni maksudnya. Dia tak nampak tempat, dia tak nampak, buka mata dia tak nampak. Tapi setiap kali dia pejam mata, dia akan nampak benda tu ada depan dia. Gula-gula. Ui, seram pula abang. Dia rasa gula-gula ada depan mata dia setiap kali dia kejam mata. Termasuk waktu dia nak tidur. Sampaikan dia lebih rela tidur buka mata dan dia berharap mata dia akan tertutup dengan automatiknya. Bukan ditutup matanya. Nak keluar bilik air, kejam mata ternampak. Nak pergi makan, kejam mata ternampak. Jadi dia dah makin hari makin terganggu, perasaan dia terganggu. Dia cerita kat kawan-kawan dia ialah satu batch kan, satu kelas. Jadi tak tahu sangat tentang cerita tentang bilik misteri dekat student center tu. Akhirnya dia buat keputusan nak tanya dengan senior-senior. Jadi bila dia selidik dengan senior-senior, rupanya ada senior yang bermurah hati nak ceritakan tentang sejarah bilik student center tu. Rupanya dulu student center ni bukanlah student center, tapi kalau mana-mana yang tak tahu, student center tu adalah tempat pelajar-pelajar universiti dekat asrama tu berkumpul. Sebenarnya sebelum tu tempat tu bukanlah student center, tapi ia adalah tempat rumah persinggahan orang-orang besar, dekan-dekan, pengarah-pengarah daripada universiti lain yang datang ke universiti tu nak lepak-lepak, regangkan badan, otot semua, dia orang akan singgah dekat tempat tu. Tapi disebabkan tak ramai orang yang singgah sejak kebelakangan itu, jadi tempat tu dijadikan student center. Dan mengikut cerita daripada senior dan super senior, tempat itu ada kawasan dalam student center tu adalah tempat pintu kelaluan sebelah. Dan yang lebih sap-sap-soi lagi, tempat si Zack main seruling lagu Lengser Wangi adalah di betul-betul depan pintu ke alam sebelah. Seolah-olah dia macam memanggil benda tu. Dah lah dia main seruling lagu menyeramkan, lepas tu depan pintu pula tu. Jadi Zack kata mungkin itu adalah punca dia boleh dapat bayangan-bayangan yang bukan-bukan, terutama bayangan gula-gula setiap kali dia pejam mata, sampaikan dia takut nak tidur. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Dia ada satu jalan, iaitu dia buat sembahyang hajat. Dia pun buatlah sembahyang hajat sebagai umat Islam. Itu adalah cara yang kita boleh buat, iaitu berusaha dan solat hajat. Waktu dia solat hajat tu, sudah solat hajat, sujud yang terakhir, dia berdoa pada Allah Ta'ala. Dia berdoa supaya dijauhkan daripada benda-benda macam ni. Dan tak lama selepas tu, tiba-tiba negara kita dilanda dengan COVID. Jadi sebelum COVID melanda, maksudnya bila COVID dah melanda, tak lama tu akan diadakan sekatan PKP. Jadi sebelum PKP dimulakan, lockdown, para pelajar diminta untuk balik ke rumah.
Jadi dia pun ambil peluang balik ke rumah. Bila dia balik ke rumah, Alhamdulillah, permintaan dia pada Allah Ta'ala dikabulkan. Memang dia tak nampak lagi lah bayangan-bayangan gula-gula bermacam warna tu. Kalau siapa-siapa yang tak tahu apa tu gula-gula, bolehlah komen-komen kat bawah. Nanti adalah ahli-ahli keluarga yang lain, Josie Penlepolara, jelaskan apa benda tu gula-gula. Okey, kita sambung. Tapi selepas habis PKP, kebanyakan pelajar dipanggil balik ke universiti. Tujuannya adalah untuk menyambung pengajian secara separuh-separuh. Iaitu ada bahagian yang kena pergi kuliah, ada yang bahagian kena pergi kelas online macam biasa, ataupun kuliah berdepan-depan, face to face. Pada hari dia balik ke asrama tu, sejak hari pertama dia balik ke asrama, bayangan gula-gula kembali muncul depan muka dia, depan mata dia. Setiap kali dia cuba tutup mata. Dan benda tu berlarutan sampai sekarang. Sewaktu dia tuliskan cerita ni pada abang, lebih kurang bulan 9 yang lepas. Cerita ni cerita bulan 9 tau. Cerita bulan 9 yang lepas. Seolah-olah peristiwa tu masih lagi berterusan sampai sekarang. Bayangan tu masih lagi berterusan. Dia kata dia tak tahu nak buat apa. Mungkin lepas habis belajar, dia akan pergi ke Darusshifa untuk buat sesuatu, untuk minta pertolongan ikhtiar lah kan. Tapi dia kata setiap kali dia tutup mata, gula-gula akan datang. Dia tak tahu macam mana nak buat. Dan dia sampai sekarang terpaksa tidur, buka mata sambil buka lampu. Mesti ada yang tanya, yang berharap kalau abang nyanyi lagu Lengser Wangi tu panjang sikit. Tak payahlah. Abang takut rumah abang ni pula pintu. Kan abang menyanyi, ramai-ramai pula yang menyedah masuk. Jadi abang pula yang huru-hara nanti. Jadi abang nyanyi pun tadi pada part yang pertama tu kejap je, pendek je. Abang tak nak nyanyi panjang-panjang. Tapi kalau nak, boleh cari dekat Google, dekat YouTube. Lagu Lengser Wangi. Marah orang Indonesia kan. Tapi orang Indonesia pun pernah beritahu lagu tu memang misteri. Padahal lagu tu ada bentuk macam zikir-zikir juga. Tapi tak tahulah kenapa famous dengan alam sebelah. Okey, abang sambung dengan cerita yang kedua. Berlaku pada tahun 2018. Tapi cerita yang kedua ni agak seronok sikit sebab berkaitan dengan aktiviti berbasikal waktu malam. Pada tahun 2018, heboh satu Malaysia. Semua orang nak berbasikal. Semua orang beli basikal. Bukan basikal-basikal cabuk. Basikal-basikal mahal. Itu adalah satu bentuk aktiviti yang bagus sebenarnya. Tapi di sebalik aktiviti yang bagus ni terdapat satu cerita disampaikan kepada abang oleh seorang budak lelaki namanya Syaril. Dia kata ini berlaku dekat negeri Pahang. Dekat mana dia tak beritahu dekat abang. Abang pun tak tahu Pahang kat mana. Mungkin Sungai Pahang ke, mungkin Temerloh ke, mungkin Jerantut ke. Abang tak diberitahu sebab dia kata cerita ni berlaku dekat satu kampung di negeri Pahang. Cuma disebabkan nama kampung tu pun dia tak nak beritahu abang. Dia takut abang pergi cari dekat Google agaknya. Okey, cerita dia macam ni. Syaril ni memang dia ada satu grup basikal yang dia berbasikal setiap hari. Tujuannya adalah untuk beriadah, keluar-keluar peluh lah kan. Tapi dia tak pernah lagi buat aktiviti berbasikal pada waktu malam. Pada waktu tu memang belum ada PKP lagi, 2018. Jadi pada satu hari ni dia buat cadangan pada kawan-kawan dia. Apa kata kita berbasikal waktu malam? Dalam grup dia ni ada 4 orang. Tapi kawan-kawan dia cakap kebanyakan daripada aktiviti berbasikal diorang buat waktu petang. Tak bahaya ke kalau buat waktu malam? Takut-takut kalau terlanggar kayu ke, terlanggar batu ke, atau tayar pancit, susah lah nak minta tolong sebab aktiviti dia buat waktu malam. Jadi Syaril ni bagi idea, apa kata kita buat berbasikal waktu malam, tapi bukan kita buat dekat tengah bandar, kita buat dekat satu kampung. Dia kata dia tahu satu kampung ni memang tak banyak orang, tapi yang bagus ni jalannya besar, pokok-pokoknya merimbun. Jadi malam tu kita boleh rasa embun malam untuk aktiviti melicinkan kulit, bermandi embun. Abang pun agak-agak je lah melicinkan kulit. Jadi bila berbincang, dia orang pun setujulah untuk buat aktiviti berbasikal waktu malam di satu kampung yang terletak di Sabah. Salah, terletak di Pahang. Abang sebut Sabah, tak tahulah kenapa tiba-tiba terlintas peta Sabah.
Kembali semula ke peta faham. Okey, jadi seperti hari yang dijanjikan, diorang semua berkumpul. Tapi Alhamdulillah, salah seorang daripada kawan Syaril bawa seorang lagi kawan, iaitu seorang penunggang motor. Tujuannya adalah untuk sebagai pengawas, mengawasi aktiviti diorang. Dengan kata lain, bila keempat-empat kawan Syaril ni berbasikal, akan ada seorang yang bawa motor yang menunda daripada belakang. Kalau ada apa-apa terjadi, yang si bawa motor ni bolehlah bagi pertolongan cemas. Okey. Ceritanya adalah berkenaan dengan galah. Hantu galah. Atau berani nak sebut, sekarang ni pukul 1:30. Seram pula nak sebut. Dah tadi nyanyi lagu Lengsir Wengi kan, tu gatal-gatal nak sebut nama benda Allah tu. Okey. Jadi diorang pun pergilah buat aktiviti. Diorang bertolak daripada tempat yang diorang berkumpul lebih kurang pukul 8 malam. Berbasikal lebih kurang pukul 10 malam 10 malam 9 malam diorang sampai dekat kampung yang dituju. Dekat situlah diorang nak beraktiviti berbasikal. Jadi bila dah sampai dekat kawasan kampung tu pun diorang tengah berbasikal. Tiba-tiba Syaril yang duduk dekat tengah-tengah nampak daripada jauh ada satu benda yang sangat tinggi macam galah. Dia punya ketinggian tu hampir sama dengan pokok getah yang ada kat dengan pokok yang ada kat situ. Pokok tinggi lah, macam pokok getah macam tu. Jadi mula-mula dia ingat benda tu setakat macam pokok sebab nampak kurus saja. Kurus tinggi je. Tapi bila lama-lama dekat, barulah Syaril perasan itu bukannya pokok, tapi itu adalah makhluk alam sebelah yang bentuknya macam galah. Jadi Syaril teruskanlah perjalanan. Tapi dalam hati dah rasa takut. Jadi sempat pula dia beristighfar, astagfirullahalazim untuk mengelakkan benda tu daripada ikut dia orang. Tapi tak lama selepas tu, lebih kurang 1-2 kilometer daripada tempat Syaril dan nampak benda Allah tu, tiba-tiba kawan dia tayar meletup. Kawan dia yang paling depan tayar meletup, terpaksalah parking tepi. Bila parking tepi, keempat-empat pun parking tepi, kelima-lima pun parking tepi, dengan yang bawa motor tu pun parking tepi. Bila diorang dah parking tepi, diorang pun cubalah betul-betulkan. Abang pun tak pastilah, lebih kurang lah cerita dia tu. Dia berkata betul-betulkan tayar, ganti tayar baru ke, ganti tiup ke, lebih kurang macam tu lah kan. Tapi waktu tengah diorang mengganti-gantikan tayar, salah seorang daripada ahli kumpulan tu menggesa. Dia buat macam ni, cepat ganti. Waktu tu Syaril dalam hati dia memang rasa macam, jangan-jangan kawan aku nampak. Dia tak tanya dengan kawan-kawan itu, korang nampak tak tadi ada benda tinggi macam galah? Tak tanya. Tapi bila ada seorang kawan dia menggesa, dia dah terasa tergerak. Jangan-jangan kawan-kawan dia pun nampak apa yang dia nampak. Jadi bila dah kawan dia rasa menggesa, cepat macam tu, Syaril tiba-tiba tergerak hati dia nak tengok ke belakang. Bila dia tengok ke belakang, korang tahu apa dia nampak? Benda yang tinggi macam galah tu tengah berjalan ke arah dia orang. Kalau abang naik motor, kita naik motor 4 orang, basikal tinggal, naik motor, menyelamatkan diri. Kalau abang lah, tapi disebabkan basikal dia orang tu dah beribu-ribu harganya, dia orang pun cubalah betulkan tayar tu. Tapi nasib baik benda tu berjalan taklah terlalu laju, tapi memang bergerak ke arah dia orang. Kalau abang cuak dah. Okey, jadi cepatlah betulkan tayar basikal. Akhirnya tayar basikal dapat dibetulkan. Diorang sambung terus berkayuh. Tapi kali ni diorang berkayuh mengalir ke jalan keluar. Maksudnya tak nak tamatkan aktiviti berbasikal tu secepat mungkin kan. Basikal punya basikal. Tiba-tiba, lupa abang nak beritahu. Yang bawa motor tu, dia kadang-kadang akan memotong kawan-kawan yang tengah berbasikal. Lepas tu dia akan ngondur ke belakang balik. Lepas tu dia akan memotong ataupun jalan beriringan dengan yang si pembawa basikal. Tujuannya adalah untuk memantau keadaan pengayuh-pengayuh basikal. Jadi sewaktu motor tu memotong diorang, berjalan seiringan dengan diorang, keempat-empat kawan Syaril tu nampak sesuatu yang sangat tidak wajar, iaitu benda galah tu ada dekat belakang motor, menompang. Tapi dia bukan menompang duduk, dia menompang berdiri. Berdiri je benda tu, rambutnya panjang katanya, kakinya genting, kurus saja orangnya. Yang si bawa motor tu tak perasan yang motornya dah ditumpangi.
abang cakap agak-agak orang Jawa Johor sikit. Motornya ditumpang. Jadi yang 4 orang ni bila tengok motor tu dah ada yang tumpang dan cuba memotong dia orang, makin cepat dia orang berkayuh nak meninggalkan motor tu. Yang si bawa motor tu pelik juga, kenapa ya keempat-empat orang ni kau main laju lagi, korang berkayuh macam nampak apa benda je, nampak makhluk alam sebelah je. Dia tak tahu yang keempat-empat tu tengah berkayuh nak tinggalkan dia, ketakutan tengok benda tu duk tegak berdiri kat belakang motor. Dia pun makin lajukan motor. Member yang tengah bawa basikal makin laju berkayuh, ya dia potong lagi. Abang tengok macam dia tengah sprinter dah. Tapi bila aksi memotong tu, akhirnya benda yang menompang dekat belakang motor tu hilang. Jadi bila belakang motor tu dah tak ada siapa-siapa yang tompang, yang empat-empat yang bawa basikal tu berkayuh basikal macam biasa. Lega, alhamdulillah benda tu tak mengikut, dia kata. Ingat sampai situ je. Tak. Tiba-tiba motor tu dah ada kat belakang balik. Keadaan basikal dah tak berapa nak laju sebab diorang dah penat. Sambil pula benda tu pun dah tak ada kan, tak payah nak buat laju-laju. Tiba-tiba kawan yang basikal belakang Syaril, Syaril nombor 3 waktu tu, yang nombor 4, tiba-tiba yang nombor 4 memotong kawan yang nombor 3 iaitu Syaril, potong orang nombor 2, potong orang nombor 1. Tapi yang peliknya kata Syaril, dia potong dalam keadaan dia tak berkayuh. Padahal pada waktu tu adalah naik bukit. Macam mana naik bukit member tak berkayuh? Dia diam aja, kaki pun tak bergerak, mata pandang depan aja. Rupa-rupanya baru Syaril perasan waktu kawan dia tu memotong dia orang, benda tu menompang dekat basikal kawan dia, berdiri dekat tempat belakang, berdiri dekat tayar belakang. Agaknya benda tu yang menyebabkan basikal tu tak bergerak. Maksudnya basikal tu tak berkayuh, dan benda tu yang menyebabkan basikal tu boleh memotong kawan-kawan dia. Dan kawan Syaril tu terus memotong, jadi yang nombor 1. Bila dia jadi yang nombor 1, yang 3 orang kat belakang tu makin slowkan basikal, menjauhkan diri. Sebab dia tengok kat depan tu macam ada yang menompang kan. Bila menjauhkan diri, tak lama lepas tu kawan dia yang depan masuk semak. Accident. Jadi yang 3-3 ni berhenti. Bila yang 3-3 ni berhenti, tengoklah kawan dia accident. Bila yang kawan dia accident tu pun rupanya dia pun tak sedar bila dia memotong kawan-kawan dia, macam mana dia boleh ada kat depan. Dia kata tiba-tiba dia rasa badan dia sakit, rupanya dia dah masuk dalam semak. Kawan dia kata tak apalah, jomlah kita balik. Dan aktiviti berbasikal diorang pada malam tu tamat dekat situ. Dan diorang pun patah balik sebab waktu tu dah dekat dengan jalan keluar. Diorang balik, dan bila balik baru buka cerita, rupanya masa mula-mula yang si Syaril nampak galah tu, yang 4-4, 5-5 termasuk yang bawa motor tu nampak galah tu, tapi diorang tak sempat nak bertanya satu sama lain, buat berani je berkayuh. Tapi alhamdulillah tak ada cedera yang teruk, semua cedera ringan je lah sebab yang accident tadi kan. Okey, itu adalah tamat cerita kedua. First time abang cerita tentang orang bawa basikal. Sebelum abang mulakan cerita yang ketiga, pengajaran cerita yang kedua adalah tak payahlah kita berbasikal waktu malam. Kalau nak berbasikal waktu malam, abang cadangkan lebih baik pergi ke kawasan-kawasan yang bukan kampung-kampung. Sebab orang kampung sendiri tak lepak-lepak waktu malam keluar, lepak-lepak. Diorang pukul 9, pukul 10 dah masuk dalam rumah sebab keadaan kampung pada waktu malam memang sunyi dan gelap. Tadi pula 4 orang tadi seronok pula berbasikal. Lepas tu mendapatlah kan jumpa si galah tu. Okey, cerita yang ketiga berlaku pada tahun 2020 pada bulan 12 2020. Berlaku dekat satu universiti di Alor Gajah. Tapi abang tak nak beritahu sama ada universiti swasta ataupun universiti kerajaan. Sebab dekat Alor Gajah ada beberapa universiti. Nanti tak pasal-pasal abang dikatakan buat fitnah pula. Okey, cerita dia macam ni. Waktu tu bulan 12, budak-budak tengah cuti semester. Disampaikan kepada abang oleh seorang budak perempuan namanya Siti. Okey, Siti ni sebenarnya adalah nama kepada salah seorang emak
penonton abang. Dan Siti tu nama emak dia lah, dan emak dia baru aja meninggal dunia lebih kurang beberapa minggu yang lepas. Jadi sebagai kenangan untuk mengubat rindu, dia minta abang letak nama emak dia dalam cerita, salah satu cerita abang, dan abang pilih cerita kali ini untuk gunakan nama Siti, iaitu nama mak dia. Jadi sebelum kita mulakan cerita, kita sedekahkanlah Al-Fatihah atau selawat Nabi kepada almarhum Makcik Siti. Semoga almarhum Makcik Siti ditempatkan di syurga, insya-Allah, amin. Okey, abang sambung cerita. Jadi Siti ni cerita dekat abang tentang pengalaman dia dekat universiti, di satu universiti di Alor Gajah. Pada waktu tu cuti semester. Tapi Siti ni adalah ahli teater. Nak jadi cerita pula, pada bulan 1 akan ada pertandingan, bulan 1 2021 akan ada pertandingan teater di peringkat universiti. Maksudnya universiti-universiti sekitar Malaysia lah, seluruh Malaysia. Universiti seluruh Malaysia akan menghantar wakil untuk pertandingan teater. Okey, jadi Siti ni dengan kawan-kawan teater ni terpaksalah balik awal. Tapi bila balik awal, waktu student tak ada, tak ramailah orang dekat asrama. Yang ada adalah student antarabangsa, international student. Lepas tu AJK asrama dan juga budak-budak teater. Jadi Siti dan kawan-kawan teater ni ditempatkan dekat bilik tingkat 1 universiti, asrama universiti tu. AJK asrama pula ditempatkan di ground floor, maksudnya tingkat paling bawah. Dan budak-budak antarabangsa pun diletakkan di tingkat 1. Okey. Dia kata memang dia pernah dengar tentang blok asrama dia ni, boleh dikatakan misteri. Tapi disebabkan keadaan dia orang agak ramai jugalah, budak teater pun ada lebih daripada 2-3 orang. Lepas tu budak antarabangsa, pelajar antarabangsa pun ramai, ada 3-4 orang. Lepas tu ada ahli-ahli student-student AJK asrama pun ramai. Okey. Tapi malam pertama dia orang dekat situ, dia orang dah kena dengki. Lebih kurang tengah malam, pukul 12.30 malam, Siti terdengar bunyi letupan yang sangat kuat, menyebabkan diorang semua keluar daripada bilik dan cari mana datangnya bunyi itu. Dan budak AJK keluar, budak teater keluar, budak antarabangsa pun keluar. Diorang keluar cari mana datangnya bunyi sekuat tu. Rupanya diorang tahu akhirnya bunyi itu datang daripada cooler yang jatuh terhempas ke lantai, bersepai. Siapa yang tolak cooler tu pun diorang tak tahu. Macam mana cooler tu terjatuh pun, selama alam ni tak pernah lah cooler tu terjatuh. Baik ribut, peti, taufan tak pernah jatuh. Tapi kali ni Siti cakap benda tu jatuh. Nak kata kucing, cooler tu bukan gengan-gengan anak, memang berat. Kucing tak mungkin tolak. Dan yang lebih pelik lagi, di sekitar cooler tu berterabur ubat-ubat hospital. Tak tahu siapa punya, mana datang pun tak tahu. Jadi pada waktu tu diorang semua rasa, mula-mulanya rasa macam ini adalah fenomena biasa, bukanlah fenomena alam sebelah. Jadi malam kedua tak jadi apa-apa. Okey, diorang semua hidup aman dan damai. Malam ketiga, ini ada lagi satu gangguan diorang kena. Tiba-tiba diorang dengar satu hentaman yang kuat gila dekat situ. Macam satu orang, benda jatuh ke lantai. Tapi kali ni bukan cooler. Dia ada satu benda lain, macam benda berat jatuh ke lantai. Tiba-tiba pintu bilik Siti diketuk. Rupanya yang ketuk adalah budak international student tadi, budak pelajar antarabangsa. Budak tu ketakutan sebab dia kata dia dengar bunyi yang sangat kuat dan dia tak tahu datang daripada mana. Rupanya Siti dan kawan-kawan dia pun dengar benda yang sama. Lepas tu diorang pun WhatsApp lah dekat budak-budak AJK asrama yang duduk dekat ground floor. Rupanya budak-budak tu pun dengar juga. Jadi diorang ni semua ketakutan malam tu, tak tahu nak buat apa. Dan yang lebih burukkan keadaan lagi, budak-budak AJK asrama tu bagi tahu dalam WhatsApp
yang bilik diorang dibaling dengan batu. Bukan sekali, banyak kali. Kelontang, banyak kali bilik diorang, pintu bilik diorang dibaling dengan batu. Sampaikan diorang tak berani nak buka pintu. Jadi Siti dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan teater dia, turun daripada bilik, keluar daripada bilik, pergi ke bilik budak-budak AJK asrama. Memang betul, dekat depan pintu bilik budak-budak AJK asrama penuh dengan batu. Dan batu-batu tu pula Siti tahu bukan berasal daripada asrama, tapi berasal daripada kawasan luar daripada universiti diorang. Sebab bentuk batu tu, dia pernah tengok, nampak lah dekat satu kawasan di luar universiti. Macam mana batu tu boleh sampai ke sini? Diorang pun pelik. Jadi diorang syak ada orang ataupun bukan orang yang baling batu-batu tu ke arah pintu budak-budak AJK tu. Itu adalah malam ketiga. Malam keempat tak jadi apa-apa, tapi nyambung pada malam kelima. Pada malam kelima, awal malam waktu tu, lebih kurang pukul 8 malam masa tu, Siti dengan kawan-kawan dia, baik budak-budak AJK dan juga budak-budak teater, diorang pergi ke bilik study room, bilik study yang terletak di tingkat ground floor, tingkat paling bawah sekali. Jadi diorang pun beramai-ramai lah duduk dekat situ, study lah. Waktu study tu diorang pun berborak-borak, macam-macam aktiviti, macam-macam topik hangat diorang bincangkan. Daripada topik-topik hangat tu bertukar menjadi perdebatan. Sebab masing-masing tak setuju dengan salah satu topik tu. Berdebat pun berdebat. Jadi bilik study tu agak riuh lah. Tengah-tengah diorang berdebat, tiba-tiba diorang semua tergamam bila ada satu angin yang kuat gila mengrempuh diorang. Seolah-olah marah yang diorang ni tengah bertekak tentang isu-isu yang remeh-temeh agaknya. Jadi masing-masing tersenyap bila angin tu menerpa ke arah diorang. Diorang tak tahu mana datang angin tu, sebab pintu dengan tikap tertutup. Mana datang angin tu, tiba-tiba diorang semua bagi isyarat satu sama lain, jom kita belah daripada bilik ni sebelum kita kena lagi teruk. Jadi diorang pun bungkus-bungkus lah buku-buku semua, pencil box semua dikemaskan, diorang pun keluar daripada bilik. Tapi tak semena-mena diorang keluar daripada bilik, dekat langkah je keluar daripada bilik, angin mula-mula bertiup sempoi-sempoi, lepas tu makin kuat, sampaikan baju diorang terangkat-rangkat. Siti cerita tudung terangkat, baju terangkat. Kuat gila angin pada waktu tu, dan diorang terpaksa masuk dekat dalam bilik dalam keadaan merempuh angin. Dan Alhamdulillah diorang boleh masuk dalam bilik, dan malam tu diorang susah nak tidur sebab keadaan angin dekat luar asrama diorang teramatlah kuat sampai diorang berdoa janganlah bumbung tercabut. Dan itu adalah 3 peristiwa dalam 3 malam yang berbeza. Dan selepas itu budak-budak asrama, budak-budak balik ke asrama semula. Jadi asrama menjadi meriah. Ditambah pula asrama tempat Siti itu dijadikan blok kuarantin untuk budak-budak yang baru balik ke asrama. Dan sejak daripada tu tak ada lagi gangguan. Cumanya abang tak dapat nak beritahu nama universiti, terletak dekat Alur Gajah katanya. Jadi itulah adalah pengajarannya. Kadang-kadang kalau kita cuba mengelak satu benda, Allah akan uji dengan benda tu juga. Dan kadang-kadang kalau kita dalam keadaan yang tak ramai orang, kita memang mudah nampak makhluk ataupun keadaan alam sebelah. Abang rasa itulah puncanya kenapa Siti dan kawan-kawan dia boleh nampak kejadian-kejadian aneh, sebabnya mungkin diorang tak ramai pada waktu tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang terpaksa cepat-cepatkan penutup sebab dah nak dekat pukul 2 lagi 15 minit pukul 2. Abang rasa seram sejuk pula. Okey, jumpa lagi dalam posting abang yang akan datang.